بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala balagha Abdullah bin Salam maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa'atahu فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول الطعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، إن علموا بإسلامي بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجل فيكم عبد الله بن السلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله، ووقعوا فيه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah sampai berita tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ke pengetahuan Abdullah bin Salam. Ini hadis ni, cerita dekat kita tentang yang saya gazet sebut di Masjid Taman Sa'dun. Cerita tentang Abdullah bin Salam. Siapa dia ni? Abdullah bin Salam, nama asal dia ialah Husain bin Sailam. Nama asal dia. Sebelum dia masuk Islam, nama dia Husain bin Sailam. Dia satu orang Yahudi terkenal di Madinah dan dia alim Taurat. Di Madinah yang pada masa itu nama Yathrib, sebut yang kata dia ni Husain bin Sailam bin Haris, sebut nama dia, baik kawan baik lawan, respect dia. Bukan sahaja dia alim Taurat, bahkan dia satu orang yang sangat berpribadi mulia, dihormati dan disegani. Cuma masalah kepada Abdullah bin Salam ini, masalah dia satu aja, dia alim Taurat. Bila dia baca Taurat, Taurat menceritakan tentang kedatangan satu Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Benar dikacau dia. So, dia satu orang yang alim dalam Taurat, dia percaya Taurat 100%, dia percaya isi kandungan Taurat, maka dia percaya tentang kedatangan Nabi Muhammad. Cuma dia nak tahu siapa dia Nabi Muhammad ni. Benar tu duk kacau kepala otak dia. Bila dia dengar Nabi SAW hijrah Mekah mai ke Madinah, dia nak kenal Nabi Muhammad ni. Betul ke ini Muhammad yang diceritakan dalam Taurat dia? Sebelum dia pergi menghadap Nabi SAW, dia buat research. Daripada Taurat, dia buat satu research. Apa Taurat cerita tentang Nabi Muhammad ni? Apa peribadi dia? Apa ciri-ciri dia? Apa akhlak yang ada pada Muhammad ni? Dia study dulu. Lepas itu bila Nabi mai, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia duduk daripada jauh, dia observe Nabi, dia tengok Nabi daripada jauh, dia duk pasang balik dengan research yang dia buat. Exactly inilah Muhammad. Bila dapat satu peluang dekat dia, dia pergi dekat dengan Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata, inni sa'iluka an salasin. Dia kata, aku nak tanya engkau 3 benda. La ya'lamuhunna illa Nabi. 3 soalan ni, dia kata, yang boleh jawab Nabi aja. Dia kata. Maknanya dia nak test Muhammad ni yang mai daripada Makkah ni, yang orang duk kata dia Nabi ni, betul ke dia Nabi? Dan sebelum dia tanya Nabi, dia kata dekat Nabi SAW, aku nak tanya engkau, as'aluka, aku nak tanya engkau wahai Muhammad, an salasin, 3 benda, dan aku nak bagi tahu, la ya'lamuhunna illa Nabi. Yang tahu jawapan kepada 3 soalan aku ni Nabi, dia kata. Qala ma awwalu asyrati sa'ah. Yang pertama, dia kata, apakah syarat berlaku kiamat? Dia tanya Nabi Muhammad SAW, di antara tanda-tanda kiamat apa? Bagi tahu mai satu. Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Soalan 2, dia kata, penduduk syurga, apa makanan pertama penduduk syurga? Wa min ayyi syai'in yanzi'ul walad ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhawali. Soalan ketiga, anak ni bila beranak keluar mai, ada yang mirip muka bapa, ada yang mirip muka mak. Macam mana boleh jadi lagu ni? Kalau Nabi Muhammad bukan Nabi, simpan kitab balik. Tak boleh jawab. Dan dia kata dah, 3
tidak akan tahu jawapan kepada 3 soalan aku ni illa Nabi, melainkan Nabi aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabbarani bihinna anifan Jibril. Nabi kata dekat dia, baru tak sat Jibril mai jumpa aku, bagi tahu jawapan ni. Nabi jawab lagu tu. Nabi tak tunjuk pandai, Nabi tak kata ni soalan kacang, Nabi tak kata no. Nabi kata aku pun tak tahu jawapan ni. Tak sat Jibril mai jumpa, dia bagi jawapan dekat aku. Faqala Abdullah, kata Anas bin Malik rawi hadis ni, dia kata bila Nabi SAW kata baru tak sat Jibril mai jumpa, bagi tahu dekat aku jawapan soalan hang ni. Faqala Abdullah bin Salam kata, dia kata zaka adul yahud minal malaikah. Dia kata Jibril ni musuh nombor 1 orang Yahudi, dia kata. Sebab yang boleh sebut Jibril ni Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi jumpa Jibril. Bila Nabi kata aku tak tahu jawapan soalan hang ni, yang aku tahu ni pasal apa? Jibril bagi tahu. Tak sat dia mai bagi tahu dekat aku. Dengar ke Abdullah bin Salam, dia kata apa? Oh, dia kata Jibril ni adalah musuh nombor 1 Yahudi, dia kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata amma awwalu asyrati sa'ah fannarun tahsyurun nas minal masyriq ila al maghrib. Nabi kata di antara syarat nak jadi kiamat ialah akan muncul satu api besar, akan terbit mai di atas muka bumi ini satu nar, satu api besar. Yang api ni tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib, dia bila muncul keluar, dia ligan, dia hambat orang ramai ni daripada dia start belah timur, dia hambat lari manusia yang hidup pada zaman tu sampai ke sebelah barat. Nabi jawab macam tu. Kalau nak dikembangkan jawapan ini, ada hadis lain. Hadis lain cerita Nabi SAW bersabda, Nabi kata satakhruju narun min Hadramut atau min nahwi Hadramut qabla yaumil qiyamah. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala Nabi SAW alaikum Bisham atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, satu hari Nabi duduk depan sahabat-sahabat, Nabi bagi tahu, Nabi kata dekat nak kiamat esok akan muncul, akan keluar mai satu api besar, dia mula terbit di Hadramut. Hadramut ni di mana? Yaman. Dia akan mula terbit di Hadramut atau nahwa Hadramut. Nabi kata ataupun area Hadramut. Dia akan tiba-tiba dia terbit satu api itu jadi besar, kemudian dia kejar orang, dia ligan orang, dia hambat orang. Dalam syarah hadis ni dia cerita, tiba-tiba saja api itu dia marak menyala, bomba tak boleh padam, dia ligan orang. Orang masing-masing ni dia duk main dekat kutip kain baju, kutip barang-barang yang boleh dibawa lari. Api ikut, tak boleh kontrol, tak boleh padam, tak boleh stop api itu. Dia ikut lari. Apabila penat, orang berhenti, api berhenti ligan. Tuan-tuan, simpan dalam hati, percaya tak percaya, panjang umur kita tengok benda ni. Pasal apa? Pasal ini Nabi yang bagi tahu. Dia ada banyak benda yang kita boleh pilih nak percaya tak percaya. Boleh pilih. Dengar orang kata ada malaikat raqib dengan atid. Nak percaya tak mau sudah. Tapi agama habaq macam tu. Kita dengar cerita kata orang mati masuk kubur, nasib tak baik, dia kena himpit dengan kubur. Kita duk pergi tengok pengkebumian, kita tengok lubang kubur, kita duk fikir macam mana dia nak himpit. Nak percaya, tak mau sudah. Tapi Nabi habaq macam tu. Benda agama bukan satu benda kita boleh pergi cekak baju orang paksa suruh percaya. Benda agama bukan satu benda yang kita boleh pergi ugut orang suruh percaya. Benda ni soal keimanan. Hang pilih nak percaya, mudah-mudahan hang selamat. Hang tak mau percaya, tunggu akibat. Agama very simple.
Dia tidak paksa kita. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksa dalam agama. Maksudnya apa? Hang tak mau beriman, tidak boleh paksa. Hang sudah masuk Islam, hang dipaksa mengikut agama Islam. Asal nak pilih Islam, kata Islam, tidak dipaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kerana petunjuk hidayah Allah dan kesesatan sudah terang nyata. Pilih hak mana mau. Maka diceritakan kepada kita oleh Nabi SAW, di antara tanda kiamatnya apa dia? Satu api, dia mula muncul di sebelah masyrik, di sebelah timur, ataupun lebih spesifik lagi, dia kata di area Hadramaut. Api itu dia akan jadi besar, manusia tidak boleh kontrol dia. Dia ligan manusia. Manusia lari beramai-ramai. Manusia berhenti penat, dia berhenti ligan. Bila Nabi SAW cerita macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, kalaulah kami panjang umur, kami jumpa ni keadaan ini, fenomena kena ligan dengan api ini, apa kami nak buat? Tuhan nak suruh kami buat apa? Qala alaikum bisyam. Nabi kata, lari sehinggalah sampai ke Syam, iaitu Syria hari ini. Tak tahu apa penjelasan dia, tak tahu, tapi itu kata Nabi SAW. Kita tak dan tengok, anak cucu kita tengok kebenaran sabda Nabi SAW ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi bagi tahu dekat Abdullah bin Salam, yang mai bagi 3 soalan dekat dia. Soalan pertama, apakah syarat nak jadi kiamat? Nabi kata, mula-mula syarat nak jadi kiamat ialah munculnya api, dan api itu timbul di pihak timur, dan dia ligan orang sampai ke sebelah barat. Yang kedua, Nabi kata, amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah kabid yahud. Nabi kata, makanan pertama penghuni syurga ialah hati ikan. Nabi abang lagu tu. Kabid makna dia hati, kabid. Hud, ikan, hati ikan. Wa amma syabahu fil walad fa inna ar-rajul idza ghashiya al-mar'ah fa sabaqaha ma'uhu kana syabahu lahu. Nabi kata tentang anak yang bila beranak mai, dia mirip siapa, dia nak sopa dengan siapa, muka dia nak sopa ayah ke, nak sopa mak. Nabi kata benda tu berlaku, lihat kepada semasa hubungan suami isteri, air mani siapa keluar dahulu. Nabi kata, kalau air mani suami keluar dulu, anak mirip suami. Kalau air mani isteri keluar dulu, anak mirip isteri. Nabi jawab macam tu. Wallahu a'lam. Satu kajian kalau dibuat, mungkin jumpa jawapan dia. Wa iza sabaqa ma'uha kana syabahu laha. Kalau isteri dulu, maka anak mirip dia. Habis Nabi jawab 3 soalan itu, qala, kata Abdullah bin Salam, asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi engkau Rasulullah. Kerana jawapan Nabi itu ada di dalam kitab dia. Kerana apa hak Nabi habang tu tepat dengan pengetahuan dia. Dia kata dekat Nabi, asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi engkau sungguh-sungguh Rasulullah. Summa qala ya Rasulullah. Lepas itu dia kata dekat Nabi Abdullah bin Salam ni, innal yahud qaumun buhtun. Dia kata, ya Rasulullah, satu aku nak cerita. Masalah dengan orang Yahudi ni satu. Depa ni qaumun buhtun. Depa ni adalah satu kaum teruk. Depa ni suka bohong dan depa suka menuduh orang. Ini yang kata buhtun. Mereka ni adalah satu kaum yang cukup kuat bohong. Seminit dia boleh bohong orang. Kalau tengok dalam kamus Arab yang kata buhtun ini, dia kata bohong dengan sengaja. Setengah orang dia bohong bila terkapit. Bila dia tersepit, dia bohong. Macam budak-budak, bila dia tersepit, dia cakap bohong.
Pasal apa? Nak selamat diri dia. Tapi Yahudi, dia tak tunggu dia tersepit, dia tak tunggu dia dalam keadaan kena kapit. Dalam keadaan biasa dia boleh bohong. Itu yang dikatakan buhtun. Abdullah bin Salam bila dia dengar Nabi punya jawapan, dia terus mengaku kata Nabi Muhammad itu Nabi, cuma tinggal dalam kepala dia satu. Dia kata masalah dengan kaum aku Yahudi ni, masalah dia satu. Mereka ni kaumun buhtun, satu kaum yang cukup kuat pembohong. Dan mereka ni bohong dan menuduh orang. Itu buhtun. Dia kata dekat Nabi, fas'alhum anni qabla an ya'lamu bi islami. Dia kata, ya Rasulullah, kalau boleh pi tanya orang-orang Yahudi ni apa-apa soalan pun, pi tanya sebelum depa tahu kata aku sudah Islam. Pi tanya depa apa-apa soalan tentang aku. Sebelum depa tahu kata aku Islam, dengar jawapan depa macam mana. Lepas itu depa tahu kata aku masuk Islam, tanya depa soalan yang sama, hang boleh dengar depa cakap lagu lain. Ini Yahudi, dia kata ini kaum aku, bangsa aku kenal mereka. Wa in alimu bi islami bahatuni indak. Tapi bila mereka tahu kata aku dah masuk Islam, mereka nanti pembohongan terang-terang. Dia kata dekat Nabi SAW, faja'at al-yahud. Tak lama lepas duk bercakap ni, sekumpulan Yahudi mai rumah Nabi. Mereka pun mai nak berkenalan, nak kenal dengan Nabi. Nabi baru hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Mai mereka ramai-ramai. Mereka tak tahu kata telah mendahului mereka Abdullah bin Salam sudah ada di rumah Nabi. Mereka tak tahu. Mereka mai satu puak. Wa dakhala Abdullah al-bait. Nabi bila tengok Yahudi mai satu geng, dia kata dekat Abdullah bin Salam, masuklah rumah duduk, tak apa, aku nak tanya mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu rajul fikum Abdullah ibn Salam. Bila masuk Yahudi ni, Nabi tanya mereka. Nabi kata, aku nak tanya hampa satu soalan. Hampa kenal dah Abdullah bin Salam ni? Ataupun nama sebenarnya Husin bin Sailam. Hampa kenal dah Abdullah bin Salam ataupun Husin bin Sailam ni? Hampa kenal dah dia ni? Dia ni siapa? Siapa dia ni? Qalu. Jawab Yahudi hak mai ni, depa kata a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Oh, dia kata ini Abdullah bin Salam orang hebat dalam masyarakat kami. Oh, hang nak kenal Abdullah bin Salam, sayang dia tak mai dengan kami. Tapi Abdullah bin Salam ni, dia ni a'lamuna, orang yang paling berpengetahuan di kalangan kami, wa ibnu a'lamina, dan anak kepada orang berilmu dalam masyarakat kami. Puji angkat naik. Wa akhyaruna, dalam masyarakat kami dialah manusia paling baik, paling bagus. Wa ibnu akhyarina, dan anak kepada orang bagus-bagus. Itu Abdullah bin Salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum in aslama Abdullah. Nabi tanya ni geng Yahudi hak mai. Nabi kata, apa kamu nak komen kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Nabi tanya. Syekh tu duduk dalam. Ni dia duduk mendengar. Duduk dalam. Hampa nak kata apa? Kalau Abdullah bin Salam yang hampa kata a'lamuna wa ibnu a'lamina, ni anak orang bagus-bagus dan dia pun orang bagus. Kalaulah sekiranya dia masuk Islam, hampa nak kata apa? Qalu, jawab ni segala orang-orang besar Yahudi ni, a'azahullahu min zalik. Oh, minta lindunglah Allah jangan bagi dia masuk Islam. Pasal dia kekuatan mereka. Pasal dia tulang belakang mereka. Pasal dia orang paling hebat dalam masyarakat mereka. Bila Nabi kata, hampa nak kata apa? Kalau Abdullah bin Salam yang hampa paling sanjung ni masuk Islam, hampa nak kata apa? A'azahullahu min zalik. Semoga Allah lindungi Abdullah bin Salam daripada pergi masuk Islam. Fa kharaja Abdullah ilaihim. Dia pun keluar main nyong. Keluar daripada bilik rumah Nabi. Keluar main. Abdullah bin Salam ni. Fa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia keluar mai depan mereka ni ramai-ramai, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkejut badak sumbu mereka ni. Wah, mereka kata masuk Islam dah dia ni. Faqalu syarruna wa ibnu syarrina. Dan keluar di mulut mereka, mereka kata hanglah orang paling tak terpakai dalam masyarakat kami, anak kepada orang tak terpakai.
Betul tak Abdullah bin Salam kata kat Nabi tadi? Terang-terang jadi. Tuhan nak tunjuk. Hang geng kami kata hang bagui. Hang pi balik sana, hang tak boleh pakai. Orang yang sama. Terus dia kata lagu tu, syarruna wabnu syarrina. Hang orang yang paling tak guna, paling jahat, paling tak boleh pakai dalam masyarakat kan. Wabnu syarrina, dan pak hang pun sama, tak boleh pakai punya keturunan. Watanaqqasuhu, kata dalam hadis Bukhari, dia kata apa? Dan depa terus peleceh dia, depa remehkan dia, depa hina dia, depa kata macam-macam tak elok dekat dia. Terus depa hantam dia, depa condemn dia maksimum. Qala, kata Abdullah bin Salam kepada Nabi, haza kuntu akhafu ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inilah yang aku duk sebut tadi, yang aku duk takut tadi, inilah bendanya. Depa sekelip mata boleh jadi kawan, boleh jadi musuh. Depa ni dengan dandan, pagi boleh kata geng, petang boleh jadi musuh. Inilah yang aku takut ni, inilah jadi. Wa waqa'u fihi, kata hadis itu, dan mereka pun terus keluar daripada rumah Nabi, tinggalkan Nabi begitu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita ambil yang tiba. Kita berdiri di atas kebenaran. Kebenaran itu apa dia? Quran dan hadis Nabi. Kita bukan suka dekat orang, bukan kita sokong satu orang kerana lain daripada agama. Kita suka, kita sokong, kita kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana lain, kerana kita boleh jadi macam mana yang jadi kepada orang-orang Yahudi ni. Apabila mereka tahu Abdullah bin Salam sudah tinggal agama mereka, ikut agama Nabi SAW, dengan dandan mereka tolak dia daripada menjadi orang yang disanjung oleh mereka. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19, muka surat 225. Tajuk bab fir rukhsah fil lubsil hamrah. Itu bab yang datang pada menyatakan membicarakan maaf memakai pakaian merah. Dia nak abang kata pakai baju merah tak salah. Ketahuilah saudaraku, bermula pakaian merah itu harus bagi laki-laki ataupun perempuan memakainya. Dia kata baju merah ni tak kira laki-laki perempuan nak pakai-pakai, tak ada larangan baju merah. Ketahuilah saudaraku, bermula pakaian merah itu harus bagi laki-laki atau perempuan untuk memakainya. Bermula dalil yang menunjukkan harus memakainya itu ialah perbuatan Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi. Dia nak beritahu, kata Nabi pernah pakai baju merah. Tapi kalau Ustaz Samsuri main pakai jubah merah, kasar. Kan? Kasar. Ada satu sahabat jumpa saya di Masjid Negeri Pulau Pinang. Lepas raya itu, saya pergi semayang maghrib, pakai baju batik, tangan pendek, semayang, kepiah tak pakai. Dia boleh tulis dalam Facebook, dia kata Ustaz Samsuri munafik. Dia kata aku sendiri tengok, dia kata dia semayang di Masjid Negeri pakai baju batik, kepiah tak pakai. Dia kata munafik dia ni. Masya Allah kan. Tu dia tuan-tuan. Sambung aja. Nak cerita kata dalam masyarakat ni macam-macam orang ada. Hang buat apa pun tak kena. Kalau dan dia tak berkenan ni, hantu saya buat apa? Baik ke, betul ke, apa ke, dia duk kata tak boleh. Apalah salah batik tu. Kerana Ustaz Samsuri pakai, Ustaz Samsuri sudah jadi macam tu. Sambung. Hadisnya dia kata an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laila idhhiyan faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamar wa alaihi hullatun hamra fa idza huwa 'indi ahsanu min al-qamar. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia telah melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang terang,
Maka jadilah aku memandang kepada Nabi SAW itu dan kepada bulan. Dia ni. Satu malam dia kata dia terserempak dengan Nabi. Bila dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia ni. Dan atas badan Nabi SAW pada ketika itu pakaian merah. Dia kata. Pasal dia tak pernah tengok Nabi pakai baju merah. Mujur Nabi tak pakai baju batik. Dia tak pernah tengok Nabi pakai baju merah. Dia duk jumpa Nabi di masjid duk pakai jubah putih. Lepas sekali dia jumpa Nabi pakai baju merah. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Ni dia ni. Yang ni kain pinggang dan kain selendang Nabi merah. Nabi pakai kain dua helai ni, kain hak pakai di pinggang pun merah, kain hak pakai di atas pun merah. Dia tengok Nabi macam tu. Maka tiba-tiba ia pandangkan aku. Maka tiba-tiba pada pemandangan aku, dia kata lebih elok daripada bulan. Dia kata dia tengok Nabi pakai baju merah ni, tengok bulan, tengok baju merah Nabi pakai, tengok bulan. Dia kata Nabi pakai baju merah lebih nampak hebat daripada bulan. Dia kata. Mujur dia kata begitu. Kan? Dia tak pernah tengok Nabi pakai baju merah, tak pernah tengok. Dia tengok baju putih, baju apa, terjumpa Nabi pakai baju merah. Dia kata segak betul Nabi pakai baju merah. Berasan dia kata kalau nak banding segak Nabi dengan baju merah tu dengan bulan, dia kata segak Nabi lagi. Dia kata. Kalau kata lagu tu kat saya boleh dengar jugalah. Kan? Duk tengok di masjid duk pakai baju jubah putih apa semua. Aku tersampak dia di masjid Naria itu handsome betul. Boleh dengar juga. Kan? Munafik dia bagi kat saya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Bara dan daripada Abi Juhaifah. Dan katanya lagi bermula hadis ini hasan lagi gharib dan tiada ketahui akan dia daripada hadis Al-Ash'as ini. Baik, kemudian tajuk baru dia kata bab fi saubil akhdar, iaitu bab pada menyatakan hadis yang membicarakan pakaian hijau, pakai baju hijau pula. Ketahuilah saudaraku, apabila engkau lihat satu orang pakai baju hijau, maka tidaklah dikatakan dia orang berbuat bid'ah. Jangan. Dia kata tengok dia pakai baju hijau, kata dia ni bid'ah betul duduk pakai baju hijau. Latisat. Kerana pakaian yang demikian itu diharuskan oleh syarak. Benda tu tak salah. Yang duduk hukum dia pasal apa? Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan hadis itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Rimsah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Rimsah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tubuhnya dua helai kain ragi berjalur-jalur hijau. Dia ni, dia kata dia terserempak dengan Nabi. Nabi pakai dua helai kain color hijau. Satu riwayat kata berjalur hijau. Begitu. Maka satu jadi selendang dan satu jadi kain pinggang. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tunjuk kata Nabi pernah pakai baju warna hijau. Begitu. Kemudian bab fi saubil aswad, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis tentang pakaian hitam. Ini pula baju hitam pula. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang pakai pakaian hitam, maka tidaklah dia menjadi salah pada syarak. Tuan-tuan, kita ni, dia nak abangkan kita moral daripada hadis ini. Pengajaran daripada hadis ni apa dia? Boleh tak boleh, betul tak betul, tengok pada nas. Quran kata apa, hadis kata apa. Kalau Quran tidak larang, hadis tidak larang, jangan kita hukum satu-satu orang tu sebagai tak betul. Biar kita ni kira last kali merujuk kepada agama punya cerita. Jangan suka hati kita nak kata dekat siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada pula ia bernama orang yang membuat bid'ah kerana memakai pakaian hitam itu. Kerana tengok dia pakai baju hitam, kata hang apa pakai macam Cina mampu. Pergi kata lagu tu.
Dah, manusia hari ni mulut rapuh. Dia nak kata apa suka hati dia. Dia nak kata apa pun, dia bukan ambil insurans mulut dia. Kan? Sedap hati dia, sedap mulut dia nak kata kat siapa pun. Betul tak betul, orang tegur dia, kata ni hang tu bercakap macam ni, hang tak takut ke esok hang cari pasal di mahsyar esok? Dia kata kalau jadi pasal aku jawab ah. Ui. Dia ingat apa mahsyar ni? Dia ingat padang mahsyar ni macam padang maksiat Langkawi ke apa? Dia tak heran. Yang Quran kata illa ladaihi raqibun atid, melainkan di kiri kanan ni ada malaikat raqib dan atid. Tulis. Hang jaga pukul 3 pagi, pi masuk, pi duduk depan internet, pi duduk type macam-macam cerita, dia tulis tak? Dia tulis. Setiap kalimah, setiap perkataan yang hang tulis itu hang kena jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Betul kalau hang ikhlas nak nasihat orang, mudah-mudahan dapat pahala. Kalau tak betul, jawab di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana pakaian yang demikian itu ada diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa pakai baju color hitam. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan atas ketiadaan salah memakainya. Bila Nabi biasa pakai baju hitam, Nabi tidak larang pakai baju hitam, bermakna tidak salah. Begitu. Kalau Nabi pernah pakai, kemudiannya ada satu hadis kata Nabi larang, maka hak Nabi pakai itu cancel. Pakai hak kata tak boleh pula. Kalau tidak ada nas mai melarang benda tu jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana kih ziarah kubur? Nabi kata, qad nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Nabi kata, dulu aku pernah larang hampa pergi duk ziarah kubur ni. Dulu Nabi kata, qad nahaitukum, fa'al madhi, past tense. Nabi kata dulu pernah sekali aku larang hampa jangan pergi ziarah kubur. Pasal apa? Pasal masa tu kalau tak larang, dia ada upacara khurafat di kubur. Orang bila pergi, dia pergi duk letak dai di batu nisan, dia pergi duk urut batu nisan, dia pergi duk cari kain kuning balut di ujung batu nisan, dia duk pergi buat benda pelik-pelik. Bila wujudnya benda-benda macam tu, Nabi larang tak usah pergi. Pasal apa? Kalau bagi pergi jadi benda-benda karut macam ni. Bila masyarakat dah mula celek ilmu, dah mula reti bahawa kubur bukan tempat duk pergi buat benda-benda karut macam tu, Nabi kata ala fazuruha. Tapi lah ni larangan itu sudah ditarik balik, pilah ziarah kubur. Pasal apa? Orang dah reti adab-adab ziarah kubur. Maknanya satu benda yang pernah Nabi buat, Nabi larang. Maknanya tak boleh lagi. Bila Nabi kata okey, okey balik. Dia bergantung kepada nas. Bermula perbuatan Nabi SAW pakai baju hitam itu tersebut dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat akhraja an-nabi SAW zata ghadah wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Diriwayatkan oleh satu isteri Nabi SAW yang sangat dikasihinya, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tu dia tulis Fatimah, tuan-tuan tolong perbetul. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia telah keluar Nabi SAW pada satu pagi, dan di atas badan Nabi ada pakaian daripada bulu yang berwarna hitam. Nabi biasa pakai pakaian yang dibuat daripada wool, daripada bulu, warnanya hitam. Nabi biasa pakai. Bermakna tidak ada hadis yang melarang selepas itu baju hitam boleh pakai. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Tajuk bab fi thawbil asfar, cerita tentang baju kuning. Ni baju kuning ni tak baca dah, kita dah baca banyak kali dah di Masjid Negeri, tak payah baca. Habis jilid yang ke-19, tapi kuliah tak habis lagi. Terus sambung jilid 20. Tuan-tuan tengok jilid 20 adalah sambungan kepada tajuk di jilid 19. Siapa yang ada kitab Jawi ni, tengok jilid 20. Jilid 20 dia mula dengan bab fi karahiyati taza'fur wal khuluf lirrijal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah pakai pakaian yang berlumuk dengan warna kuning. Kuning lagi. Nah, abang kata tak usah pakailah.
Begitu. Tu saya baca, tuan tengok sebelah lagi. Bab fi karahiyatil harir wad dibaj. Itu bab yang datang pada menceritakan tentang tegah memakai sutera halus dan kasar. Baca ada lagi di Masjid Negeri? Baca dah. Cerita sutera ni boleh tak boleh pakai? Tak boleh pakai. Jadi tu saya baca dah. Tu baca lagi, tuan-tuan kata Ustaz Samsuri lah dah tak ada modal. Bukan tak ada modal, tajuk ni dia ada ulang. Jadi kita langkah. Tuan-tuan buka muka surat 5. Dia kata bab ma jaa anna Allah Ta'ala yuhibbu an yara asara ni'matihi ala 'abdi. Ini baca. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dia bahawa melihat bekas nikmatnya ke atas hambanya. Ini tajuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia suka kalau dia bagi dekat kita rezeki, dia nak tengok kita menikmati rezeki itu. Dia takdirkan kita dapat gaji 5,000 sebulan. Dia nak tengok kita pakai wajah sebiji. Dia nak tengok. Ini maksud tajuk tu sebelum kita baca. Allah rezekikan kepada kita sebulan 10,000. Dia nak tengok kita ni boleh pakai Harrier sebiji. Jangan duk biar orang bukan Islam saja duk pakai Harrier, X5 dan sebagainya. Orang Islam yang Allah rezekikan kepada dia nikmat yang lebih, pakai. Ni tajuk dia. Dia nak abang yang tu. Cuma jangan melampau-lampau. Gaji 10,000 pergi bawa keluar Ferrari sebiji. Yang tu leh-leh naik ferry saja. Jangan sampai macam tu. Itu dia panggil beyond kita punya kemampuan. Within kita punya kemampuan tidak salah. Ni tajuk dia. Dia nak abang tu. Dalam ayat kita selalu baca dia kata apa? Bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau yang Tuhan bagi kepada engkau, fahaddits, ceritakanlah. Cerita maksudnya bukan suruh pergi abang, aku bulan ni masuk 25,000. Bukan suruh abang yang tu. Maksudnya cara hidup kita menceritakan rezeki yang Allah bagi kepada kita. Begitu. Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, apabila dikurniakan Allah akan dikau nikmat yang patut dizahirkan dia. Tuhan bagi satu nikmat. Dan harus menzahirkannya pada syarak. Kita boleh tunjuk dalam lingkungan yang diharuskan. Serta tidak membawa kepada takabur kerana menzahirkannya itu. Dan apabila kita zahirkan nikmat itu, kita tak jadi takabur, zahirkan. Tapi kalau jadi takabur, jangan. Kalau kita rasa tak jadi takabur, tak ada apa, Masya Allah, jalan. Satu orang kaya di Penang ni tanya saya, dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz lah, saya nak pergi haji. Saya kata, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan biduyufir rahman. Dia dah. Saya ambil package 100,000. Dia kata, Alhamdulillah. Saya kata kat dia, duit ada. Jadi saya pergi laki bini 200,000. Masya Allah. Saya kata kat dia. Saya ambil pula satu kereta untuk tempoh beberapa hari daripada pi ke Arafah, mai ke Muzdalifah, nak mai ke Mina, lepas tu nak balik ke Mekah. Beberapa hari itu saya bayar lagi 25,000 untuk naik kereta dua laki bini aja. Jadi total saya belanja 225,000. Tak apa ke Ustaz? Dia tanya saya, tak apa ke lagu tu? Sebelum saya jawab, dia tambah sikit lagi. Dia kata, tapi Ustaz, saya bukan nak cakap besar. Dia kata, tapi saya ada duit lah. Dia kata, dan duit saya halal. Saya dapat melalui menyaga. Dia kata, menyaga saya buat halal. Dia kata, cuma nak abang kat Ustaz, masa zaman saya merapu dulu. Dia kata, zaman saya merapu dulu, satu malam saya biasa habis 100,000. Tentu saya takut lah dengar. Zaman saya merapu dulu, dia kata satu malam saya biasa habis 100,000. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala pun bagi macam ni. Alhamdulillah Ustaz, saya syukur. Alhamdulillah. Satu keluarga, anak bini, Alhamdulillah, dia kata.
Bila nak buat haji ni, ibadat kemuncak dalam rukun Islam ni, dia kata, saya duk fikir kalau saya belanja kecil, saya takut saya salah, dia kata. Pasal untuk seronok hang boleh belanja satu malam 100,000 untuk nak pergi buat ibadat kemuncak Islam, nak bayar 100,000. Saya fikir yang tu yang saya ambil pakej ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itulah nak tanya ustaz macam mana. Saya kata pi ya. Tak salah ke ustaz? Tak tahulah salah tak salah, pergi buat haji elok-elok lah, dia kata. Tak tahu nak kata salah tak salah, tapi hang pergi buat haji elok-elok lah. Mana nak tahu hang pergi dapat satu haji mabrur, Tuhan bagi dekat hang kayaumi waladathu ummuh. Jadi hang ni macam satu budak baru beranak daripada perut mak hang. Pilah buat bagi elok. Terima kasih Ustaz, dia kata. Siapakah orang itu tidak boleh diceritakan. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita duk baca ni, dia nak abang yang ni. Allah bagi dekat dia nikmat macam tu. Allah bagi dekat dia. Dia boleh menzahirkan nikmat itu selagi mana tidak menyebabkan dia jadi takabur. Soal dia takabur ke tak, itu Tuhan yang tahu. Kita jangan hukum. Seperti dia kata, diberi Tuhan akan dikau nikmat pakaian baru daripada baju dan sebagainya. Tuhan bagi kat kita. Tu sahaja kita, bini kita pergi kerja tiap-tiap hari, 20 hari kerja sebulan, 20 pasang baju dia pakai. Tak ulang, sebulan tak ulang baju. Nikmat lah tu, nikmat. Ada orang selang 2 hari mai balik baju tu, selang 2 hari mai balik baju tu. Kalau dia jadi cikgu sekolah, sampai budak-budak tahu dah. Hari ni dia pakai baju ni, lusa dia pakai baju ni, tulat, tunggin dia mai balik hari Isnin mai balik baju. Pasal apa? Dia duk ulang 3 tu ya. Baju dia, seluar dia, kasut dia pun budak-budak duk tengok. Kalau jadi cikgu sekolah, budak-budak duk usyar tengok. Kasut ni duk terbelah tengah-tengah ni, perasan dah masuk tahun yang kedua lah. Tak buh-buh gam lagi. Ada macam tu. Allah bagi nikmat pula dekat dia ni macam mana? Bini kerja 20 hari sebulan, 20 pasang baju pakai. Salahkah? Dia nak abang di sini, kalau sekiranya within dia punya kemampuan, tidak salah. Cuma jaga jangan takabur. Macam tu. Seperti dizahirkan memakainya pada hari raya dan pada hari Jumaat. Paling common, dia kata. Paling common. Apa dia? Raya pakai baju baru. Paling common. Setahun sekali pakai baju baru. Ataupun nak cantik, Friday pakai baju baru. Kerana itu Sayyidul Ayyamil Usbu'. Itu hari yang menjadi bos kepada segala hari. Hari raya kecil orang Islam pakai baju baru, keluar pergi, nampak kita steady di hari Jumaat ni. Itu paling common, dia kata. Maka demikianlah disuruh oleh syarak sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala 'abdihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada pak dia, daripada tok wan dia. Ni hadis ni. Amr ni siapa dia? Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia tak dan jumpa dia tak dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi saja. Dia tabi'in. Bapa dia siapa? Bapa dia Shu'aib bin Abdullah. Bapa dia ni Shu'aib bin Pak dia pun tabi'in juga. Tok wan dia siapa? Tok wan dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa Abdullah bin Amr bin Al-As? Siapa? Sahabat Nabi. Hadis ni daripada tok wan dia, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Tok nek dia siapa dia? Amr bin Al-As. Siapa Amr bin Al-As? Saya dah cerita tak tahu berapa kali. Cerita apa? Cerita dia dekat nak mati. Orang mai ziarah dia, dia tak mau tengok muka orang ziarah dia. Dia duduk tengok dinding. Sampai anak dia Abdullah bin Amr ni, rawi hadis yang kita nak baca ni, sampai anak dia kata dekat dia, dia kata, awak bapa ni sampai tak mau tengok muka orang mai ziarah ni, awaknya pasal apa? Dia kata bukan pasal apa, aku teringat cerita lama aku.
Aku melalui 3 zaman. Dia kata ni, nak sampai ke zaman ni aku dah melalui tiga zaman. Apa dia? Zaman yang pertama, zaman aku benci dekat Nabi Muhammad ni, sampai pada masa tu kalau ditakdirkan Allah aku terserempak dengan Muhammad, aku bunuh dia. Dia kata benci tu. Ni Amru bin Al-As, bapa kepada rawi hadis ni, kepada Abdullah bin Amru ni. Zaman yang kedua, dia kata zaman aku masuk Islam, tak ada manusia di atas muka bumi ni yang aku lebih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tadi punya benci ni tak tahu nak abang. Kalau jumpa aku bunuh masa tu, dia kata. Mai satu zaman aku dapat hidayah, aku jadi orang Islam. Nabi Muhammad manusia paling aku kasih, sehingga kan dia kata aku tak boleh bertentang mata dengan Nabi. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia, dia tunduk, dia respect Nabi ni sampai tahap tu. Dia tak boleh nak tentang mata dengan Nabi. Itu zaman yang kedua. Zaman yang ketiga, aku dilantik menjadi governor, dia kata. Amanah yang terpikul atas bau aku ni, dia kata aku takut kot aku tak tunaikan amanah itu. Macam mana mati aku kalau sekiranya aku mati ketika aku menjawat jawatan itu. Ni, dia duk ingat benda ni. Dia sampai tak mau tengok muka orang. Ini adalah bapa kepada rawi hadis ini. Bapa kepada Abdullah. Nama dia Amru bin Al-As. Apa kata dia adalah hadis ni? Satu orang daripada sahabat Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka melihat atas hambanya bekas nikmatnya. Nabi kata Tuhan suka kalau dia bagi nikmat dekat satu hamba dia nak tengok hamba tu menikmati nikmat itu. Gaji itu rezeki daripada Allah. Allah bagi dekat dia 5,000 sebulan. Allah nak tengok kita hidup di rumah yang selesa. Allah nak tengok benda tu. Pasal apa? Lebih selesa rumah, lebih selesa kita beribadat kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abil Ahwas dan daripada bapaknya dan daripada Imran bin Husain dan Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis hasan, dia kata. Tajuk baru, bab fil khuffil aswad. Itu bab yang menunjukkan atas harus memakai kasut hitam. Tadi duk abang baju color apa, ni dia main kasut pula. Kasut ni pula dia kata pakai kasut hitam, dia kata. Pakai apa lah ni? 8.30. Betul? Lambat masa malam jalan malam ni. Selalu macam ni punya mengajak, tengok pukul 9 dah ni, tengok baru 8.30, jam ni mati ke apa? Betul, 8.30. Baca lagi. Kasut hitam. Ketahuilah saudaraku, memakai kasut itu harus ya. Dia kata pakai kasut ni harus. Bukan wajib, harus. Kalau tuan-tuan daripada rumah main kaki ayam, tak apa. Nak main kaki ayam pun tak apa. Tapi orang tengok kita pelik sikit lah. Awak dia ni. Kena buang kerja kot, sampai nak beli kasut pun tak boleh. Jadi pakai kasut daripada rumah main ni, apa hukum dia? Harus. Tapi kalau duduk jalan nak main ni dengan paku karat, dengan duri, dengan apa duk ada, tak pakai kasut, pijak boleh jadi mudarat, tak pakai kasut haram. Tapi hukum asal ni, tak pakai kasut ni, tak ada apa-apa. Pakai itu harus, dia kata. Begitu. Sama ada kasut tu hitam atau putih atau sebagainya, tak peduli. Kasut nak pakai color apa, pakailah. Bermula dalil yang menunjukkan harus pakai kasut itu ialah perbuatan Nabi SAW, seperti yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Buraidah anna Najashi ahda ila Nabi SAW khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma summa tawadda'a wa masaha alaihima. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Buraidah radhiyallahu an. Kata dia bahawasanya satu raja besar Habasyah yang masyhur dengan namanya An-Najashi. Najashi ni bukan nama dia, gelaran dia.
Macam mana orang gelar Raja Mesir dengan nama Fir'aun, Raja Rom, Raja Parsi, Kisra, Kaisar, itu gelaran. Begitulah kepada pemerintah Habasyah dipanggil Najasyi. Dia ni mula-mula tak masuk Islam, tapi dia syok dengan Islam. Apabila sekumpulan sahabat Nabi diperintah oleh Nabi hijrah ke Habasyah, dia welcome sahabat-sahabat Nabi ni dan dia layan dengan sebaik-baiknya, sedangkan dia belum Islam. Tapi dia syok dengan Islam. Tu yang kata bagus tu. Dia tak Islam tapi dia boleh bagi respect dekat Islam. Ni hak Islam piduk memusuhi Islam ni kahut. Najasyi tak masuk Islam tapi dia syok dengan Islam ni. Dia suka dengar cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Najasyi. Dan kesudahan dia bila dia mati, malaikat mai habang dekat Nabi, kata dia mati. Nabi buat apa? Nabi sembahyang ghaib untuk dia. Maka timbul perbahasan tentang benda ni, sehingga ada kata dia sebenarnya sudah masuk Islam. Bagusnya Najasyi ni. Hadis yang kita baca ni dia nak cerita apa? Najasyi, Raja Habasyah ni telah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut hitam yang tiada berbulu. Dia bagi satu dekat Nabi hadiah apa? Sepasang kasut kulit warna hitam. Dia bagi dekat Nabi. Maka dia ambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut hadiah daripada Najasyi itu, lalu dipakainya. Ni Nabi ni dia apa orang bagi kat dia, dia guna. Pasal apa? Seronok orang yang bagi itu. Kita lah tuan-tuan, macam kita kan. Kita bagi satu benda kat orang. Bila kita pergi rumah dia, tengok-tengok benda kita bagi itu dia letak di satu tempat, seronok kita. Seronok pasal apa? Pasal dia menghargai pemberian kita. Berbeza dengan kita bagi satu benda dekat orang. Satu hari kita pergi rumah dia, tengok kain nak kita bagi, buat duk lap kaki depan pintu bilik ayam. Ui, tak ada apa, cuma tak syok lah. Kita terus naik kereta balik, kata kat bini kita, macam ni punya orang lain kali jangan duk pergi apa. Pasal apa? Tak syok. Pasal dia tak tahu nak appreciate kebaikan kita. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit. Atas lebihan rezeki tu kita ingat nak tolong orang. Orang hak kita tolong tu, kalau dia reti terima kasih, lain kali aku tolong lagi. Tapi kalau kita dah bagi pertolongan, satu terima kasih pun tak main, satu SMS nak hantar terima kasih pun tak ada, kita pun tak syok dengan dia. Mai jumpa kita, abang ustaz, anak saya dapat pergi Mesir, ustaz anak saya dapat pergi Jordan. Oh okey tak apa. Takkan mana boleh bagi, kita bagi dekat dia. Kalau budak ni cerdik, kalau bapak dia ni cerdik, balik pergi rumah pak dia hantar satu SMS, terima kasih ustaz tolong. Anak ni berlepas pi turun saja di Mesir sana, satu SMS hantar, ustaz saya anak sekian-sekian orang, hari tu hak pi apa ustaz tolong, saya dah selamat sampai di Mesir, doakan saya belajar di sini. 5 kupang aja harga SMS international. Seronok kawan hak tolong ni, tak tahu nak cerita. La salam wala kalam, dia pi sengap sunyi, sepatah terima kasih pun tak ada, kirim salam pun tak ada. Bila kita sebut, dia kata mengungkit. Bila kita tak sebut, dia tak reti benda tu, sampai bila pun tak reti. Nabi SAW kata apa? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Nabi kata siapa yang tak erti terima kasih kepada orang, dia tak tahu syukur kepada Allah. Simple ya tuan-tuan, benda ni simple aja. Orang buat baik kat kita, terima kasih kat dia. Susah ke nak terima kasih? Kerana kita tak erti terima kasih kat orang, kerana tu kita tak erti terima kasih dekat mak bapak kita. Dia berkaitan. Kalau dekat orang yang tak tahu terima kasih, hang akan jadi satu orang yang tak tahu terima kasih dekat mak pak hang sendiri. Tak salah tuan-tuan, kita ajak anak-anak kita macam tu. Ajak mereka. Abang, terima kasih. Orang yang buat baik dengan kita, terima kasih. Abang, hantar dah SMS dekat ni. Hantar, kata terima kasih. Ajak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang apa yang Islam ajak ni kita nampak remeh, kita nampak kecil. No tuan-tuan, besar kesan dia dalam kehidupan.
fikih Abdullah bin Salam tadi, bila dia dah dapat dah hidayah, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, bagilah apa-apa pesan kepada aku. Nabi pesan apa dekat Abdullah bin Salam tadi ni, yang kata orang besar Yahudi Madinah yang mai bagi Nabi 3 soalan, Nabi jawab tadi ni. Apa Nabi pesan dekat dia? Nabi kata, wahai Abdullah bin Salam, 3 benda Nabi kata. Yang pertama, absyus salam. Nabi kata, hang jumpa siapa pun lepas ni, Assalamualaikum. Kecil tak benda tu? Kecil aja, tapi Nabi ajak. Nabi ajak kepada siapa? Kepada orang bodoh ke? Roi, Abdullah bin Salam alim kitab Taurat, tapi Nabi ajak dekat dia benda tu, benda kecil aja. Apa dia? Jumpa siapa pun, absyus salam, sebarkan salam. Orang seronok jumpa kita, ceria kita ni, jumpa siapa pun, Assalamualaikum. Macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat. Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kami ni sampai tak dapat peluang untuk nak bagi salam dekat Nabi, pasal Nabi duk bagi salam dulu dekat kami. Sahabat sampai menyorok balik tiang, balik dinding, balik apa, tunggu Nabi main pasal nak bagi salam. Pasal apa? Kalau tak menyorok, Nabi bagi dulu. Nabi macam tu. Dia mendahului orang dalam hal khairat, dalam hal kebaikan. Bagi salam itu khairat, itu benda kebaikan. Dan kita kadang-kadang bila orang buat satu kebaikan dekat kita, kita hantar SMS apa? Allah zidka khairah. Apa? Tulis. Allah zidka khairah. Allah tambah kepada engkau kebaikan. Kau simpan dalam template telefon kita. Bila orang buat saja, tulis hantar Allah zidka khairah. Allah tambah kepada Tuhan kebaikan. Pasal apa? Pasal khair ni, kebaikan ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak nampak kebaikan tu. Kita duk nampak keburukan orang. Nabi habang dekat Abdullah bin Salam, absyus salam, bagi salam. Dia kata. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 500 orang. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 50 orang. Kita boleh jamu seorang, kita jamu. Terserempak jumpa tang mana kau apa, pergi bayar untuk dia. Wa at'imut ta'am. Dan yang ketiga Nabi kata wassalatu bil-lail wan-nasu niyam. Nabi kata dekat Abdullah bin Salam, waktu orang semua tidur, bangkit, semayanglah kepada Allah. Just bagi awal sikit, sebelum masuk subuh 15 minit 20 minit kita bangkit dulu, ayat semayang satu macam, yang gosok gigi apa semua, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat cukup. Nabi beritahu dekat Abdullah bin Salam 3 benda ni jangan pergi buat. Bagi salam, sekali-sekala jamu orang, dan yang ketiga semayang di waktu orang tengah tidur. Ini kebaikan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jumpa dalam hadis ni, Raja Habasyah ni, Najasyi ni, dia seronok dengan Islam, dia seronok dengan Nabi SAW. Dia bagi kasut sepasang dekat Nabi, kasut kulit warna hitam. Nabi SAW pula satu orang manusia yang tahu appreciate, yang tahu menghargai pemberian orang. Bagi Nabi ambil pakai kasut tu. Oi Najasyi, kalau tengoklah, ya Allahu Akbar, untuk ni aku bagi kat dia, dia pakai, dia hargai pemberian aku. Maka diambil oleh Nabi SAW, dipakai kasut itu. Maka kemudian daripada sudah dipakai, dan Nabi nak ambil ayat semayang, dan tidak dibasuh kakinya, mengambil ayat semayang itu hanya disapukan dengan tangannya yang basah di atas 2 kasut itu. Ini dia main cerita pasal apa? Pasal orang yang pakai khuf. Khuf, jangan sebut khauf. Khauf maksudnya takut, khuf maksudnya kasut. Tengah orang dia tertukang. Solat khuf dia panggil, semayang kasut. Semayang tu semayang apa? Semayang khauf, semayang takut. Dalam keadaan takut dia ada cara semayang dia. Dia pergi kata solat khuf. Itu sudah jadi solat kasut, kan? Dia kata dia pakai khauf pula dah. Dia kata dia pergi pakai takut pula dah. Dia pakai kasut. Kasut tu apa dia? Khuf. Dalam pada doa abang tu kita tukang.
Dalam pada doa abang tu, khauf tukang. Tak apa, macam kita bukan mengaji Arab. Dia confuse habis lah. Baik, Nabi SAW kasut kulit yang dihadiahkan oleh Najasyi dekat dia ni, Nabi pakai dan dia menjadi khuf. Maka Nabi bila ambil ayat semayang, Nabi basuh muka, basuh tangan, mai tang kasut, Nabi sapu di atas kasut. Patut-patut sapu di mana? Di tapak. Pasal tapak yang duk pijak kotong. Tapi tak, Nabi sapu di atas. Dia nak abang apa kat kita? Nak abang kata kadang-kadang syariat Allah ini tak logik. Kadang-kadang tak logik. Nak apa pasal pergi sapu atas, patut sapu bawah, pergi nak lawan Tuhan. Tuhan suruh Nabi tunjuk kata sapu kat atas, kita duk kata hak Tuhan suruh Nabi abang tak betul. Kita kata sapu bawah baru betul. Ang pandai pada Tuhan. Dia kata Islam kadang-kadang ibadah dia bersifat ubudiyah lillah, bersifat abdi diri. Tuhan tunjuk lugu-lugu. Tak ada cakap banyak. Selama-lamanya kita tidak mungkin menjadi lebih pandai daripada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi pakai kasut yang dihadiahkan oleh Najasyi, dan Nabi bila ambil ayat semayang, Nabi sapu di sebelah atasnya. Kerana yang demikian itulah harus pada syarak kita. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Tajuk baru, bab fin nahi an natfi syai'. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah cabut uban. Natf maksudnya pil, cabut. Syai' maksudnya rambut putih, uban. Kan yang duk pegang kunci Kaabah tu dia panggil apa? Bani apa? Bani Syaibah. Syaib daripada perkataan syaib, uban. Mereka ni satu kelompok dipanggil Bani Syaibah, kerana asal keturunan mereka dulu semua jenis rambut putih. Dipanggil mereka ni Bani Syaibah. Mereka diberi penghormatan sejak daripada zaman jahiliah dulu. Kunci Kaabah mereka pegang. Apabila Nabi buat comeback ke Mekah, kan Nabi orang Mekah, lepas tu Nabi hijrah Madinah, duduk Madinah, Nabi buat comeback ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk mai, Nabi suruh pergi panggil ni Bani Syaibah ni, panggil mereka, suruh mai buka pintu Kaabah. Nabi nak masuk, mai mereka ni, mai buka dan Nabi masuk. Sayyidina Ali bin Abi Talib jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, minta kunci daripada Bani Syaibah, bagi aku pegang kunci Kaabah. Satu kemuliaan tuan-tuan. Minta daripada mereka pun bukan orang Islam, mereka tak Islam lagi, minta kunci, aku pegang. Nabi kata, tadi ambil daripada siapa? Ambil daripada Bani Syaibah. Nabi kata, kembalikan kepada Bani Syaibah. Kerana budi baik Nabi itu, Bani Syaibah masuk Islam. Kerana tu aja, kerana kita tak Islam, Nabi boleh respect kita. Terharu mereka ni, mai ketua Bani Syaibah ni masuk Islam di depan Nabi. Bila ketua masuk, ekor semua masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pasal apa kita tak boleh mengaji benda-benda ni daripada Quran, hadis dan sirah? Pasal apa? Pasal apa kita suka mengambil pendekatan bermusuhan? Kita suka mengambil jalan ketegangan. Pasal apa kita jadi macam tu? Pasal apa kita tidak boleh sudut-sudut, tak boleh tengok sudut-sudut yang cantik macam ni, yang Nabi duk tunjuk kat kita ni? Ketahuilah saudaraku, apa adalah pekerjaan mencabut uban kepala, mencabut uban janggut itu satu pekerjaan yang ditegah syarak. Dia kata, agama tak lagi. Dia saja tengok uban naik ni, panggil anak, panggil cucu cabut selai sekupang. Budak lah tak marah, sekupang. Dia kata, apa tuan sekupang nak beli apa? Tuan selai RM1. Dia apa boleh demand macam tu kat kita? Kita pun tengok pimai-pimai, ingat ada aku tak sampai 50 lah, okey lah, okey, RM50 lepas kat dia. Apa akibat ni cabut uban ni? Cuba kita baca. Kerana ialah seolah-olahnya menghilangkan cahaya kehormatan orang Islam. Dia kata, uban ni rupanya satu nur yang Allah bagi kepada orang Islam. Hang cabut dia sama macam hang buang cahaya itu daripada diri hang. Maka jangan seseorang itu apabila telah tumbuh uban, sama ada di janggut, sehelai dua dan sebagainya, maka dicabut akan dia.
Maka siapa mencabut, maka memperbuat dia akan barang yang ditegah syarak. Dia kata, tu dia. Siapa pergi cabut uban ni, dia buat satu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddih, anna Nabi SAW naha an natfi syayb wa qala innahu nurul muslim. Diriwayatkan daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada tuan dia, bahawasanya Nabi SAW menegah ia daripada cabut uban. Nabi larang, tak bagi cabut uban ni. Dan sabda Nabi SAW pada memuji uban itu, kata dia bahawasanya uban itu cahaya bagi orang yang Islam. Cahaya bagi orang Islam. Dia ada dua macam manusia ni tuan-tuan. Dia punya kesimpulan dia macam ni aja. Dia apa pun dia tak puas hati. Ni kata manusia. Apa pun yang dia tak puas hati. Tuhan bagi dekat dia baik punya janggut, dia cukong selang sehari. Tuhan tak bagi kat dia janggut tumbuh, dia lumuk ubat dengan menek kuning muka. Hak Tuhan bagi janggut nak pergi buang, hak Tuhan tak bagi lagu nak bagi suruh tumbuh. Manusia. Hak Tuhan bagi dekat dia, dia keturunan daripada tok wan dia, pak dia dulu umur sampai 70, rambut dia hitam. Tanya dia, tok wan syelek enggak rambut ni? Syelek kepala otak dia kata, rambut aku memang lagu ni. Dia kata, rambut dia hitam. La ilaha illallah. Dia punya teringin, dia pergi duk cari putih sapu. Nak pergi nampak dia tu, nampak macut. Hak orang Allah pergi takdirkan keluarga dia ni, umur baru 2 Mei 32, putih habis dah. Dia pergi kedai gunting rambut. Aneh ni tanya dia. Aneh kata, bos, mau taruh hitam kah? Dia beralih tengok kursi tepi, tengok boleh ya? Boleh ya? Hak rambut putih dia nak pergi bubuh hitam. Salah tak salah tuan-tuan? Rambut putih bubuh hitam? Salah. Kita hanya dibenarkan apa? Inai saja rambut kita. Tidak boleh hitam. Hitam itu dilarang keras oleh agama. Tapi nama kata manusia ni, Tuhan bagi apa kat dia, dia mau hak sebaliknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis yang kita baca ni, Nabi kata apa? Innahu nurul muslim. Uban itu adalah nur, cahaya bagi orang Islam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Dan telah ada satu riwayat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata dia, an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man syaba syaibah fil Islam kanat lahu nuran yawmal qiyamah. فقال له رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء falyantif nurah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang beruban akan sehabis-habis beruban dalam Islam. Siapa yang rambut dia jadi putih beruban, nescaya jadilah baginya cahaya pada hari kiamat. Rupanya putih ni dia bukan putih uban saja, dia panggil putih fluorescent, dia panggil. Kan? Macam lampu ni, lampu fluorescent ni. Kan? Orang yang rambut putih ni, di akhirat esok macam duk bawa lampu Kalimantan atas kepala begitu. Dia jadi satu nur di hari akhirat. Siapa kata ni? Nabi kata. Apabila didengar oleh satu orang daripada sahabat Nabi SAW sabda Nabi yang demikian itu, lalu berkata ia kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya beberapa orang laki-laki daripada kalangan sahabat kita ni mencabut mereka itu akan ubannya. Maka apa macam orang ini? Dia kata. Dia bila dengar Nabi kata gitu, Nabi kata siapa yang Tuhan bagi rambut dia beruban, esok dia akan jadi satu cahaya di hari akhirat. Bila dia dengar gitu, spontan dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada kawan-kawan kita, mereka bila naik uban mereka duk cabut buang. Macam mana dengan mereka ni? Jawab Nabi SAW, barang siapa hendak menghilangkan kehebatan dan kehormatan, maka cabutlah cahaya itu.
Nabi kata siapa yang Allah bagi dekat dia kehebatan dan satu kehormatan ni rambut beruban ni, siapa yang tak mau kehebatan dan juga kehormatan itu, cabutlah, Nabi kata. Macam orang pergi Mekah lah tuan-tuan. Macam orang pergi Mekah kan, bila pergi Mekah, lepas dia tawaf, lepas dia sa'i, dia nak tahallul, dia buat apa? Dia cukur rambut. Ramai orang dia tak mau cukur pasal dia sayang remeh dia tu. Pergi haji pun dia tak cukur, pergi umrah pun dia tak cukur. Sayang tu jambul tu, jo jambul dia tu, dia sayang. Bini dia kata, apa abang tak cukur, kau orang lain semua cukur. Hai, dia kata, daripada aku tak mau cukur dah, aku cukur leceh dah. Dia tahukah hadis Nabi SAW, apabila bertahallul kan, Nabi berdoa. Nabi doa kepada orang yang tahallul ni. Nabi kata apa? Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang-orang yang cukur rambut ini. Ni orang-orang yang bertahallul dengan cukur rambut ni, Nabi doa keampunan dosa untuk mereka. Sahabat yang sayang remeh ni, mereka trim sikit-sikit ya. Mereka dengar Nabi doa dekat orang cukur, mereka trim, tak ada satu doa ke? Dia berkata kepada Nabi SAW, bagaimana dengan muqassirin ni, orang yang trim ni macam mana? Nabi tak layan. Nabi doa, Allahumma ghafir lil muhalliq, ya Allah, ampunkan dosa orang yang cukur ni, orang yang memilih untuk cukur rambut ni. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kami yang trim, yang potong sikit-sikit ni, tak ada doa apakah? 3 kali Nabi doa untuk orang yang cukur rambut. Barulah Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa orang yang trim rambut ni. Hadis tu disimpulkan sebagai apa? Cukur tu jauh lebih afdal. Pasal apa? Pasal dia ibarat kepada kita buang semua dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hal dengan uban ni, dia tak benarkan kita cabut. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa nurul mu'min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaba rajul fil Islam syaibah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa muhiyat anhu biha sayyi'ah wa kutibat lahu biha hasanah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, huwa nurul mu'min. Uban ini adalah cahaya bagi orang yang beriman. Nabi kata lagi, ma syaba rajulun fil Islam syaibah. Tidaklah satu orang Islam yang tumbuh uban di kepalanya illa rafa'ahu Allahu biha darajah, melainkan satu uban naik, Allah angkat dia satu darjat. Wa muhiyat anhu biha sayyi'ah, dan satu uban naik, Allah hapuskan satu dosa dia. Wa kutibat lahu biha hasanah, dan ditulis baginya satu pahala. Itu dia. Macam ni punya hadis Nabi SAW. Mai, kalau kita masih lagi tak mau nak ambil kira hadis ni, amatlah rugi kita ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas ini kita masuk tajuk bab innal mustasyar mu'taman, iaitu bab sesungguhnya orang-orang yang mustasyar. Mustasyar ni advisor ataupun counselor ataupun consultant. Maksudnya orang yang diminta nasihat. Nabi SAW kata, innal mustasyar, sesungguhnya orang yang kita pergi minta nasihat dekat dia, pergi minta pandangan dia, pergi minta pendapat dia, mu'taman, dia mesti amanah. Tuan-tuan kan, tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat ni, kita ada banyak masalah. Nak merongkai masalah kita ni, kita kena cari satu orang yang boleh tolong rongkai.
Orang yang kita pilih itu tentu orang yang kita respect. Dia tak betul. Kita ada masalah rumah tangga, kita pergi cari mak kita, ayah kita. Pasal apa? Kita respect dia. Kita ada masalah tentang hukum-hukum agama, kita pergi cari satu ustaz. Ustaz kita cari itu, pasal apa kita cari dia? Pasal kita respect dia. Maka Islam kata apa? Innal mustasyar, sesungguhnya orang yang diminta nasihat, diminta pandangan itu mu'taman, dia mesti kena amanah. Dia tak boleh jawab kerana kepentingan, tak boleh. Dia kena jawab amanah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. So dua benda yang ada di dalam tajuk yang akan datang ni, ada dua benda. Satu apa dia? Satu, dia kata kita kalau ada benda yang membuntukan kita, pergi cari pihak ketiga untuk minta nasihat. Itu satu. Yang kedua, pihak yang diminta nasihat mesti amanah. Dua. Ini tajuk yang akan datang, dia akan bawa mai contoh-contohnya kepada kita. Kemudian tajuk yang lagi akan datang, dia kata fi syu'mi. Fi syu'mi maksudnya percaya kepada bad luck. Ataupun orang putih kata misfortune. Kita percaya kepada benda-benda yang kononnya membawa satu bad luck lah. Apa? Satu, kita percaya kata kalau buat lagu ni jadi karut macam tu. Contoh, nak keluar, tentu bewak lintas jalan. Oh, kata cancel terus, tak jadi keluar hari tu. Beg baju lah, bekal lah, telur obuih segala, mi goreng, cucuk badak, apa inti nyok semua dah buah dah belakang kereta ni. Pasal apa? Pasal kononnya hari ni kita nak pergi Melaka, nak pergi makan kenduri di sana. Contoh, kita dah buah semua dalam kereta dah, keluar pergi baru dalam 10 km bewak lintas. Allahu Akbar, muka pucat lesi. Muka ni pucat lesi, terus kata kat bini kita pergi esok lah. Terus kata dekat bini ni, kita pergi esok. Bini kata pasal apa? Aku tak boleh bewak lintas ni. Bini kata bewak lintas, biar pergi kat bewak lah. Dia mungkin nak pergi rumah sepupu dia ke apa, balik sana. Tak ada kena mengena dengan kita nak pergi Melaka. Oh, dia kata tak boleh. Tak boleh. Dia kata aku yang ni satu aku tak boleh lupa. Dia kata yang ni pesan daripada siapa nu dia abang dulu ni. Kalau hang nak pergi mana-mana musafir jauh ni, jangan bewak lintas. Bewak lintas hang gagah pergi juga memang nak jadi satu benda. Dia percaya benda tu. Yang ni lah yang dia panggil asyu'mu. Ni asyu'mu, ataupun dia kata bab fi asyu'mi. Percaya kepada misfortune, kepada bad luck, kepada apa akan jadi kalau ada benda macam ni. Ada kematian dalam rumah dia, ambil dah mayat bapak dia ke siapa ke, ambil letak elok-elok dah. Mai satu kucing hitam lintas mayat tu, dia ni pucat. Dia kata awak hang ni pasal apa ni? Awak hang pasal apa ni? Ish, dia kata aku tak boleh ni, kucing lintas langkah mayat tadi. Dia nak buat macam mana? Depa halau dia daripada sana tadi, dia terkejut, dia lompat lah. Dah aku kalau dia tak hitam tak apa, pasal dia hitam, kata. Agak-agak tuan-tuan lah. Ada tak ada orang yang percaya lagu ni dalam masyarakat kita? Ada tuan-tuan, ada. Kalau tak ada, Nabi tak akan bagi tahu hadis ni kat kita. Pasal ada Nabi bagi tahu. Pasal Nabi nak stop buang kepercayaan yang orang putih kata superstition and belief. Kepercayaan karut marut. Banyak kalau nak dicontohkan banyak. Percaya ni apa akibat dia? Tajuk yang akan datang insya-Allah. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.